Sebenarnya tempat Nabi tambak buruk itulah hari ini dikenali sebagai Wailing Wall. Oh, Tembok menangis, tembok ratapan. tembok ratapan itu tempat ngikat buruk dulu ya. Amalatu sebalona hijau dor, hatiku sangat terkacau. Balku tinggal empat, ku pegang merah terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indoriek TV. Oke guys, karena hari ini bertepatan dengan Isra Mi'raj, jadi kita hari ini mau melihat ceramah Ustadz tentang Isra Mi'raj guys. Sudah aku cari videonya dan sudah ketemu satu video yang mantap ini dari Ustadz Auni Muhammad tentang Isra Mi'raj. Videonya sumbernya dari online majelis ilmu dan judulnya adalah Teori Sains Ateis tentang Isra Mi'raj Ustadz Auni Muhammad. Nah, ini ada video lama, mungkin kalian ada yang sudah lihat, sudah nonton, tapi kita nonton bareng lagi guys ya. Kita throwback lagi ya kalau kalian sudah nonton. Tapi untuk teman-teman yang belum nonton, kita nonton bareng ya. Kita menambah ilmu, menambah wawasan, dan kita recharge lagi ya keimanan kita ya, supaya di hari Isra Mi'raj ini bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Ini agak panjang, ini full videonya 1 jam ya guys ya. Jangan lupa siapkan makanan, minuman ya, karena videonya agak panjang ini. Nah, langsung aja kayaknya ya, kita lihat seperti apa ceramah Ustadz Auni Muhammad yang satu ini. Tapi sebelumnya, untuk kalian yang tertinggal atau terlewatkan reaction aku sebelumnya, silahkan cek description box di bawah, sudah ada link playlist lengkapnya. Kalian hanya perlu klik di sana dan sudah lengkap semua itu guys ya. Dan jangan lupa juga guys, share video ini ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp grup juga boleh guys, supaya lebih banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini guys ya. Oke, kita langsung lihat ya kuliah Ustadz Auni Muhammad tentang Isra Mi'raj yang satu ini. Yuk. Indoriek. Nah, ini dia guys, online majelis ilmu. Lepas tu Nabi terjaga, tubuh badan Nabi okey. Adakah Nabi balik Isra dan Mi'raj sengit bau sebelah? Tak. Adakah Nabi balik Isra dan Mi'raj habis melecur tubuh badan Nabi, kulit-kulit Nabi? Tidak. Adakah Nabi balik Isra dan Mi'raj patah kaki kedua-dua? Tidak. Terjaga. Why? Ini Setiap dia jisim yang bergerak sama dengan kelajuan cahaya akan berubah menjadi tenaga. Dan tenaga ni bila kita tukar balik dalam bentuk jisim, dia akan jadi ghalat, kecederaan. Ambil mudah macam ni, kita beli sebiji bantal. Oh ya, ini kita pernah bantal dengar baru ini guys. Bantal tu ada berapa bucu tuan-tuan? 4. 4 bucu. Pegang 2 bucu hak atas, jangan pegang 2 bucu hak bawah. Pegang 2 bucu hak atas, hayun sekuat tenaga. Bukan kelajuan cahaya, kelajuan kita je lah, kelajuan lengan kita je. Ini aku pernah reaction juga guys ya, videonya tapi pendek 10 menitan gitu. Ceramahnya agak-agak mirip kayak gini, cuma ini yang full, versi fullnya ya 1 jam. Ini teori-teori sainsnya dari Isra Mi'raj. Menarik ini guys. Bila berhenti, agak-agak ke kabu tu sama macam mula-mula ke dah renyok ke tepi ke kanan dah? Renyok. Ke kabu tu okey, oh, elok bantai ni, memang sama juga aku hayun pun. Bila lepas hayun, bucu ke kabu tu menghala kokok ni, ke kabu tu lebih kokok ni, hak ni jadi kepek. Tengok, bantai hak sekuat tangan tu pun dah ada ghalat dan kecatatan. Apatah lagi kelajuan cahaya. Iya, kelajuan cahaya Isra Mi'raj. Adakah perlu saya masuk teori twin paradox dengan annihilation? Bukan tempat, bukan masa dia. Apa lagi twin paradox tadi? Hak ni bukan kita memandai, tapi orang-orang kafir, bahkan di dalamnya saintis-saintis etis yang melakukan dalam laboratorium nuklear mereka untuk membuktikan bahawa Isra dan Mi'raj yang dilalui Nabi benar-benar terjadi. Oh, ya. Baik. Bila naik Buraq, okey. Sebelum nak naik Buraq tu, satu hal lagi. Sebelum nak naik Buraq, Jibril dengan Mikail bawa Nabi. Nabi waktu tu sedang tidur. Siapa yang teman Nabi malam tu? Siapa yang duduk tidur sekali dengan Nabi? Ja'far bin Abi Talib dengan bapa saudara dia Hamzah.
Hamzah dengan Ja'far. Nabi dibawa ke persiraman Zam-Zam. Sebelum dada Nabi dibelah, Jibril minta Nabi buat apa dulu? Ambil wudu. Disucikan dulu ya. Nabi menyucikan. Iya. Menyucikan Dan badan. penyucian tersebut, pembersihan tersebut dengan amalan berwudu. Nabi ambil wudu dulu. Kemudian baru dilakukan pembelahan ke atas dada Nabi. Buat kali yang ke berapa dah ni? Kedua. Banyak kali dada Nabi. Tapi aku belum pernah dengar cerita lengkapnya. Kita juga belum melihat videonya ya. Belum dapat videonya aku guys tentang pembelahan dada Nabi itu yang jantungnya itu, hatinya apa jantungnya yang disucikan, dibasuh dengan air zam-zam itu ya. Itu luar biasa guys, itu bedah. Zaman dulu tuh dibedah gitu. Mind blowing juga ya. Bisa membedah badan, ngeluarin jantung, dicuci gitu kan. Itu ilmunya itu tinggi banget ini guys. Luar biasa ya guys ya. Mind blowing. Dada Nabi kena belah kan? Dulu ingat di dusun Bani Sa'ad dulu, waktu umur dia 4 tahun, dengan adik-beradik angkat dia tu, Nabi dah kena belah sekali. Ni kali yang ke dua dah. Jantungnya ya guys ya. Gambaran ni cukup mudah untuk kita faham. Barang siapa yang nak bergerak, berjalan dan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, wajiblah atas diri dia untuk melakukan kedua-dua konteks pembersihan dan penyucian. Amalan wudu bersangkutan dengan penyucian dan pembersihan zahir, dan pembelahan dada Nabi berkaitan dengan pembersihan dan penyucian jantung batin. Siapa nak berjalan kat Nabi, zahir kena cuci, batin kena cuci. Siapa yang nak bergerak pada Allah, zahir kena cuci, batin pun kena cuci. Tapi belum bisa kayaknya guys ya, belum ada yang bisa. Misalnya dibelah jantungnya, aku masih penasaran guys. Dibelah jantungnya, dikeluarin jantungnya, dibelah dadanya, dikeluarin jantungnya. Kalau zaman sekarang mungkin bisa dibelah aja, cuman nggak bisa kalau dikeluarin jantungnya, dicuci gitu, mati orangnya pasti ya. Kan jantungnya sudah nggak ada lagi di badan, tapi Nabi Muhammad dikeluarkan jantungnya, dicuci pakai air zam-zam. Luar biasa banget itu ilmunya guys. Belum ada ilmu kedokteran modern kayak gini yang sampai sekarang ini yang bisa kayak gitu ya guys ya. Luar biasa ini. Gila, itu tinggi banget ilmunya guys. Mind blowing ya guys ya. Itu bagus juga tuh ceritanya kalau ada ceramah-ceramah yang menjelaskan tentang pembelahan dada itu. Kita ambil konteks wudu sebagai contoh. Bila kita sebut wudu secara zahir, wudu ni ialah kita panggil angkat hadas. Angkat hadas kecil ke hadas besar? Hadas kecil. Kita sebut angkat hadas. Angkat tu kita tahu, hadas tu apa dia? Hadas? Apa ya hadas? Hadas tu sendiri, kita kata sahaja aku mengangkat hadas. Angkat kita tahu, hadas tu apa? Hadas ya hadas. Apa? Hadas ada hadas zahir, ada hadas batin. Hadas zahir memang berbaloi. Tempat-tempat yang kita basuh secara zahir, tempat itulah yang selalu terdedah dengan debu-debu dan asap. Tempat itulah selalu terdedah dengan haba dan cahaya matahari. Tempat itulah selalu terdedah dengan virus dan bakteria. Tempat itulah selalu terdedah dengan kekotoran. Kita kata kita basuh keseluruhan kepala kita yang di dalamnya ada 2 mata, 2 telinga, 1 hidung, 1 mulut, 1 bibir. Hak ni memang kita tak tutup pun. Orang yang lelaki lah ni, perempuan berbeza. Hak ni memang sentiasa terdedah, berbaloi dan sesuai untuk kita basuh. Dari sudut nak menghilangkan hadas-hadas zahir berbentuk kotoran-kotoran tadi. Tangan sampai ke siku berbaloi dan sesuai, sebab selalu kita pakai baju pun takat ni, hak pakai baju lagu ni apa kita panggil advantage lah, bonus lah. 2 kaki baru abad ni baru reti pakai kasut, reti pakai slipper. Orang tua kita dulu kaki ayam, pi mana-mana kaki ayam. Tengok cerita zaman-zaman dulu pendekar dah. Hak zaman terbaru baru pakai slippernya. Hak zaman dulu memang pakai baju Melayu seluar pendek, bawah lutut sikit, pakai apa selempang dia tu, kaki ayam je. Iya, betul. Basuh kaki sesuai, tu hadas zahir.
Tapi kalau tengok hadas secara batin, memang berbaloi, sebab anggota-anggota ni jugalah yang paling banyak melakukan dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Betul. Ni hak kita duk basuh kepala yang di bawahnya ada akal, ada otak ni. Hak ni lah selalu duk fikir nak buat benda-benda jahat, nak buat benda-benda tak baik, nak buat benda-benda buruk, nak buat benda-benda maksiat. Banyak hari-hari duk fikir hal tu. Telinga hari-hari duk dengar benda tak elok, duk dengar benda jahat, benda buruk, benda maksiat. Banyak dosa yang datang melalui dua kuping telinga. Banyak banget. Mata, tak payah ceritalah. Macam-macam kita tengok, macam-macam kita tilik, macam-macam kita tenung, macam-macam kita shoot. Hidung, mulut tak berhenti ni. Bercakap. Dosa macam-macam duk keluar masuk. Dua tangan macam-macam dosa. Dua kaki duk melangkah tempat-tempat yang tak elok, tak baik dan tak sepatutnya. Betul. Lepas tu hak duk dalam perut ni macam mana? Hak dalam perut ni tak akan jadi kalau niat tak ada. Tak akan jadi kalau tangan tak angkat ke mulut. Tak akan jadi kalau mulut tak nganga. Tak akan jadi kalau kita tak ngak nyam. Nyam. Lepas tu, hak ni lah betul-betul. Sebab tu lah bila kita ambil wudu, bukan sekadar kita niatkan angkat hadas hak zahir, tetapi batin sekali. Bila kita basuh tangan, ya Allah, ya Tuhanku, jauhkanlah aku daripada segala kekotoran dan penyakit, dan minta sekali setiap dosa-dosa yang kita buat yang datang melalui hasil tangan-tangan ni digugurkan Allah sewaktu kita ambil wudu. Ya Allah, ya Tuhanku, minta tangan ni, hak mana-mana dia pernah buat dosa, hak sengaja ke tak sengaja, perasan ke tak perasan, mintalah digugurkan ya Allah, ya Tuhanku, melalui aku duk ambil wuduk ni. Hak basuh telinga, apa-apa hak aku dengar, hak tak elok, hak dosa apa, minta gugur sekali. Sebab ulama-ulama sebut, antara salah satu ketidaksempurnaan solat kita jadi tak sempurna, jadi tak khusyuk, jadi serabut, jadi masuk macam-macam tu bermula daripada ketidaksempurnaan wuduk kita lagi. Wuduk yang sempurna menghasilkan solat yang sempurna, wuduk yang tak sempurna akan menghasilkan solat yang tak sempurna. Pasal apa kita semayang masuk macam-macam, masuk dunia, masuk cerita macam-macam. Tak mau masuk cerita macam mana sambil ambil wuduk pun duk sembang Mr. Grey lagi. Mr. Grey. Hang tengok tak Mr. Grey, aku terlepas malam semalam apa kahwin ke tak dengan perempuan. Oh, kawan tu pun kahwin, start kahwin. Naruto siri ke-27 apa cerita ni? Naruto. Naruto. Duk ambil wuduk duk cerita dunia lagi. Gegar Waganza pun masuk, Maharaja Lawak pun masuk, duk basuh kaki sekali. Masuk dalam semayang pun hak tu lah. Sak mari. Dah duduk di tempat ambil wuduk pun dah dunia. Betul. Dah tempat ambil wuduk pun sembang macam-macam. Tempat ambil wuduk pun tak boleh nak buang lagi. Benda-benda hak tak sepatut dibawa. Hak zahir memang kita cuci, tapi hak batin ni sombong duk di mana? Batin semayang harus tinggalkan sombong di luar, riak di luar, rasa besar diri di luar, rasa besar hati di luar, rasa takabur, bangga diri, macam-macam tu kena duduk di luar dah. Selagi kita duk bawa hak tu, selagi itulah tak ada kesempurnaan dalam solat. Hak itulah kena isi dengan tawaduk, dengan khusyuk, dengan rendah diri dan sebagainya. Tapi memang susah guys, susah banget kalau mau khusyuk banget gitu kan ya, meninggalkan pikiran-pikiran dunia gitu, meninggalkan dunia saat kita berwudu, saat kita sholat, susah banget itu guys. Kadang-kadang pasti masih teringat-ingat tentang dunia gitu kan. Kekhusyukan itu memang susah banget dicari guys. Aku juga jarang banget bisa khusyuk banget gitu. Bila kita faham hak ni, kita ambil contoh seorang doktor, Dr. Magomedov. Dr. Magomedov ni seorang doktor di Dagestan State Medical Academy. Dia menyebutkan antara wuduk dengan ilmu titik-titik biologi pada badan manusia. Oh, ini bagus ya. Dalam diri manusia ni ada titik-titik biologi. Yang biasa titik-titik biologi ni akan digunakan untuk dicucuk oleh
ahli-ahli yang berprioriti dalam ilmu acupuncture. Orang nak belajar acupuncture jadi tahap sifu dan sensei perlu masa 15 hingga 20 tahun. 15 hingga 20 tahun. Tahap sifu ni kita mari cakap sakit kepala. Oh, yang ditusuk-tusuk pakai jarum ni. Saya guys. sakit kaki. Oh, sakit kaki ya. Tu tahap sifu. Sebut sakit dia cucuk terus. Tahap tak sifu macam kita, sakit kepala. Saat-saat aku nak buka, baru belajar kan, muka surat berapa, sakit kepala pula ni. Setengah jam baru jumpa, oh cucuk sini. Tu tahap tak sifu. Kena buka kitab dulu, rujuk. Setengah jam, sejam baru jumpa tempat nak cucuk. Orang hak faham, sakit apa pun tahu dah tang mana. Ada 65 tempat paling strategik dalam titik-titik biologi, dan melalui amalan wuduk Magomedov menyebut 61 daripada 65 kita dah settle. Tang mana 4 yang tak kena, atas pada tumit sampai bawah lutut, situ saja kita tak basuh. Hak 61 lagi duk sebahagian besar di kepala, tangan sampai lengan dan kaki sampai ke tumit. Duduk guys. Jadi tujuan apa Allah buat wuduk? Untuk mengharmonikan, menstimulasikan, memberi rangsangan kembali untuk zahir dan roh dalaman kita. Dia mudah saja macam ni. Kalau kita tengok dunia kita yang zahir, antara laut dengan darat mana lebih banyak? Laut. Laut dengan darat. Laut. Persen dia 70 lebih, ni 20 lebih kan? Begitu juga alam semesta yang besar ini adalah duplicate, adalah photostat bagi kita alam yang kecil. Sama aja. Dalam tubuh kita sesungguhnya banyak unsur air atau tidak? Ya, banyak. Banyak unsur air. Dalam tubuh kita ni banyak unsur air. Bila banyak unsur air, setiap kali perlakuan ataupun peribadi kita yang bersalahan dengan arahan dan perintah Allah, dia akan mengeruhkan air-air tadi. Celaka kamu, keruh air. Bangsa kamu, keruh air. Jahanam kamu, keruh air. Perkataan-perkataan demikian, perbuatan-perbuatan yang sama waktu dengannya akan mengeruhkan air-air yang sememangnya berada dalam tubuh. Sebab itulah datang penyakit macam-macam. Pasal apa penyakit datang macam-macam? Kita sendiri yang mengeruhkan air tubuh kita dengan pelbagai dosa-dosa, maksiat dan kejahatan. Tapi kalau hari-hari, alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, keruh ke jernih? Jernih. Air tu akan jernih dan tubuh kita akan sentiasa sihat. Betul. Tak payah ceritalah doktor apa? Doktor Jepun hak kaji pasal air, hak molekul air tu kita pun tahulah. Molekul air yang disumpah seranah, molekul air yang dicaci dimaki, bagaimana bentuk molekul air yang diucapkan kata baik, molekul air yang dibaca Quran cukup berbeza. Oh, ada studinya ya guys ya, molekul-molekul air yang diucapkan kata-kata baik, diucapkan kata-kata buruk gitu, beda ya. Ada studinya ternyata. Gila, itu orang Jepang ya, dokter Jepang. Dokter siapa guys? Baru tahu aku tuh guys. Itu hak dalaman kita. Hari ni kadang-kadang sakit tak ada punca, sakit tak tahu apa. Kadang-kadang sebab apa? Sebab kita lah yang duk keruhkan air dalam tubuh kita. Okey. Ada studinya tu guys. Sekarang ni Isra' dan Mi'raj, baik. Isra' dan Mi'raj ada satu benda penting, iaitu antara vertical and horizontal. Ya, Isra' Mi'raj ya. Selalunya kita jumpa di mana vertical dengan horizontal ni? Waktu nak print kertas A4 kan, kita nak print kertas A4 tu dia tanya, nak bentuk vertikal ke nak bentuk horizontal, melintang dan menegak. Baik, Isra' vertikal ke horizontal? Isra' tu ini, apa ini ya? Isra' vertikal ke horizontal? Vertikal ya ini ya? Horizontal. Horizontal ya? Mi'raj vertikal, ya. menegak. Kalau boleh sebutan tu bunyi Tamil sikit lagi betul, vertikal. Vertikal, horizontal. Vertikal, Masjidil Aqsa
Sidratul Muntaha. Horizontal Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. So, Baik. Allah sebut lailan. Lailan. Nailan. Bila kita sebut malam, ada makna literal malam lawan bagi siang, standard. Tetapi bila kita membahaskan kalimah malam dalam bahasa Arab, malam dalam bahasa Arab ni cukup sinonim dalam Al-Quran dan juga cukup sinonim dalam prosa-prosa klasik Arab, literature Arab. Ada malam yang diistilahkan termasuk dalam allegoris. Ada malam yang diistilahkan termasuk dalam anagogis. What is allegoris? Apa What is itu? anagogis? Allegoris lebih kepada simbol, perumpamaan, perlambangan, bentuk majas. Diguna kalimah malam. Yang ni biasa dalam prosa klasik oleh penyair-penyair. Sebagai contoh, ada satu syair Arab. Syair ni kisah pengantin baru. Orang baru kahwin, memadu kasih, honeymoon. Jadi dia sebut apa? Ya lalilatul ya subhi kif. Wahai malam, minta dipanjangkanlah kamu. Wahai subuh, berhentilah kamu. Ini sesuai atau tidak untuk orang yang tengah honeymoon, tengah memadu kasih, tengah memadu cinta? Wahai malam, panjangkanlah masa kamu. Oh, macam tak puas dak malam ada. Kalau boleh malam tu panjang, tak puas lagi dengan pasangan. Ya subhi kif, wahai subuh berhenti. Kalau boleh jangan keluar matahari. Habis subuh duk stop situ masa. Jangan berhenti, jangan berhenti. Jangan bagi pagi, jangan bagi matahari keluar. Tak puas lagi kami ni. Yang ni malam bentuk allegoris. Biasa bentuk anagogis digunakan oleh ulama-ulama tasawuf, bentuk taroki, pencarian dan pendakian mereka menuju Tuhan. Hani syair Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebut apa? Man talabal ula syaharal layali. Barang siapa yang mendambakan dan menuntut martabat keutamaan di sisi Allah, maka hendaklah dia sentiasa berjaga malam. Wah, tinggi banget ini guys, aku nggak ngerti aku. Energogis tadi tuh. Belum paham aku guys. Apa arti sebenarnya itu? Nggak ngerti aku. Siapa yang nak martabat dia, keutamaan dia diangkat di sisi Allah, kenalah melazimi berjaga malam. Berjaga malam sebut malam, tapi di sini lebih kepada kedekatan, akrab dengan Rabbul Arbab, wajibul wujud, Allah Subhanahu wa taala. Okay. Banyak. Tapi di sini poin paling penting, kenapa Isra' dan Mi'raj berlaku pada waktu malam, tidak pada waktu siang? Nah, ini dia nih. Kenapa itu? Kira-kira. Kalau nakkan pembuktian, nak suruh orang ramai percaya Isra' Mi'raj, aula, keutamaan buat siang ke buat malam? Kalau memang nak suruh orang percaya, baik buat malam ke buat siang? Baik buat siang lah. Iya, siang. Malam orang duk santai, malam orang duk tidur, malam orang duk lena. Kalau orang cerita pun aku tak tahu, aku tak nampak. Iya, Tapi betul. kalau siang, contoh lepas subuh tu orang duk keluar masuk Masjidil Haram, duk tawaf ramai-ramai, orang pun masuk masjid, Jibril dengan Mikail pun baru turun. Iya. Bawa burak sekali masuk dalam Masjidil Haram. Tak pernah nampak hang dua orang ni. Aku Jibril lah ni, Jibril. Oh Jibril. Hak ni pula siapa? Mikail. Ni burak. Nak pi mana dua orang ni? Nak bawa Muhammad lah. Satgi nak bedah. Siapa nak tengok, mai tengok, aku nak bedah. Duduk situ bedah. Ni. Ada siapa nak bohong lagi tak? Tak ada siapa nak nafi dah. Mereka dah boleh tengok. Jibril, Mikail duduk tengah bedah Nabi. Duk cuci jantung Nabi, hati Nabi dengan zam-zam, isi hikmah, isi ilmu, isi mas. Semua orang nampak. Siapa lagi nak bohong? Siapa lagi nak mendustakan cerita ni? Sat lagi kami nak naik nak naik tengok Nabi naik burak, aku nak terbang. Okey, 1 2 3 zoom. Percaya tak? Oh, tak percaya apa lagi? Semua orang tengok. Iya, betul. Tu ada Masjidil Haram tu, lalu kok depan Masjid Haji Kamarudin orang tengok siang tengok. Oh, nampak tu, nampak. Percaya, kami percaya. Kenapa? Jangan anggap ni satu benda yang melucukan. Memang kalau nak suruh orang percaya, aula keutamaan buat di siang hari. Betul. Semua orang akan tengok, semua orang akan nampak. Betul. Sekurang-kurangnya tidak semua orang, peratusan yang nampak tu tak boleh berbohong dah. Maksudnya kalau kata aku tak percaya padahal dia tengok. Ni siapa nak cakap bohong ni?
nak melakukan pembohongan secara serentak yang semua orang tengok sukar, tapi malam, sebab benda ni benda keimanan. Oh, okey. Benda keimanan. Sebab itulah bila terjadi Isra' dan Mi'raj, antara orang pertama yang Nabi habaq ialah sepupu dia, adik-beradik Ali, adik-beradik Jaafar, Ummu Hani. Bila Nabi cerita dekat Ummu Hani pesan dekat Nabi, wahai Muhammad, hak kamu cerita ni aku percaya, tapi aku minta pada kamu jangan cerita kat orang lain. Tolong jangan cerita kat orang lain. Sebab Ummu Hani dah tahu dah cerita macam ni, confirm orang tolak, confirm orang bantah. Tapi Nabi cerita juga. Antara yang awal Nabi cerita siapa? Abu Jahal ke Abu Lahab? Geng-geng dia lah. Nabi cerita apa dia Isra', apa dia Mi'raj. Isra' lagu ni, Mi'raj lagu ni. Abu Jahal dengan Abu Lahab pun berminat pula nak dengar tazkirah Nabi pagi tu tak? Sebelum ni duk lawan Nabi, ni Isra' Mi'raj. Sebab apa? Dia tahu ni peluang. Bukan peluang untuk membenarkan Nabi, bukan peluang untuk dia beriman, tapi peluang untuk menjatuhkan reputasi Nabi dengan membawa cerita kononnya Nabi berbohong dan berdusta, membawa cerita yang di luar akal dan logika serta realiti untuk membenarkan. Tak cukup dengan dia dua orang ni, panggil je. Mai. Kenapa panggil tu? Sebab dia tahu benda ni boleh menjatuhkan Nabi. Ya, betul. Satu benda yang sukar kita fikir kalau hari ni, seorang tu tak pernah main masjid, tiba-tiba subuh pagi tu dia mari dengar tazkirah. Bukan kata dia seorang, mari semua dengar tazkirah, dia tak pernah main pun. Pelik ke tak pelik? Pelik. Hari tu sekali baru mari, berminat dengan ustaz duk mengajak, betul panggil orang, mai ustaz ni duk mengajak. Bukan nak dengar sangat, nak menjatuhkan reputasi. Ya. Banyak orang tak percaya pasti kan. Memang lepas peristiwa ni pecah tiga kan. Golongan yang pertama yang memang menafikan peristiwa ni totally, geng-geng Abu Jahal, Abu Lahab, musyrikin Mekah, semua tak mempercayai pun. Dongeng, khurafat, tahyul, fairy tale Satu golongan. Yang kedua, atas pagak was-was. Ada orang Islam dalam ni sampai mereka murtad. Ada orang kafir, nak tolak pun tak berani, nak terima tak berani. Nak tolak tak berani, why? Sebab Muhammad lahir di depan mata mereka, Muhammad membesar di depan mata mereka. Yang mereka kenal Muhammad tak pernah bercakap bohong. Sebelum ni Muhammad yang kami kenal kamu tak pernah cakap bohong. Kami pun pelik, takkan sekali ni kamu nak membohongi kami. Tak masuk akal lah sebelum ni kamu nak jaga reputasi dan kedudukan kamu, tak pernah cakap bohong. Kali ni kamu nak bercakap bohong dengan cerita Isra' dan Mi'raj. Kami nak tolak pun sebab kamu tak pernah cakap bohong. Nak tolak tak berani, nak terima, oh fantastik sangat cerita. Nak terima tu tak masuk akal sangat. Iya, gak masuk akal. Isra' Mi'raj zaman dulu guys, dengar cerita kayak gitu ya dipikir aja sudah nggak masuk gitu kan. Kalau zaman sekarang mungkin masih agak masuk akal sedikit lah ya, tapi itu memang menguji keimanan ya guys ya, menguji keimanan kita lah, bahwa kita percaya nggak yang seperti itu gitu kan. Satu malam, hui, payah kami nak terima ni. Bukan nak tolak sangat, nak terima cerita tu. Sebelum ni banyak dah hak pelik. Belah bulan dah pernah berlaku tak? Ya. Belah bulan dah berlaku. Pasal apa tak boleh tolak? Penyaksi dia ramai. Mukjizat Nabi sebelum ni, pasal apa tak boleh tolak? Penyaksi dia ramai. Tapi mukjizat kali ni Nabi seorang je. Mukjizat yang belah bulan ini juga belum pernah kita lihat videonya guys. Kalau ada video tentang ceramah mukjizat Nabi Muhammad tentang membelah bulan ini luar biasa bagus juga itu guys. Nanti insya Allah deh aku cari juga videonya guys ya. Ini bagus juga itu untuk kita lihat bersama-sama kajiannya tentang mukjizat Nabi yang satu yang membelah bulan itu. Aku juga baru-baru tahu ini guys, waktu ya umur sekitar 29-an gitu ya. Aku baru tahu guys kalau garis yang ada di bulan itu pada malam hari itu ternyata itu bekas dibelah oleh Nabi Muhammad dulu itu. Baru tahu guys, bulan itu pernah terbelah dulunya. Luar biasa guys ya. Kalau lah dikatakan bawa sahabat seorang pun okey dah.
Siapa belakang aku? Saidina Umar ke? Siapa belakang aku? Ali ke? Kawan-kawan turun betul semalam aku burak. Jadi Nabi tu ada kekuatan. Ni Nabi seorang. Hak ni yang jadi sukar tu, penyaksi tu tak ada. Iya, betul. Jadi dia pun tuduh Muhammad Saksinya boleh cerita tak ada. macam-macam lah sebab dia seorang. Dia dengan Jibril je, dia nak cerita tu ke, cerita ni ke, syurga ke, neraka ke, dia boleh cerita lah. Kita dengar je telopong. Dia boleh bohong macam-macam. Yang ketiga, pendekatan imani Saidina Abu Bakar. Kalau Muhammad yang habar, Muhammad yang cerita, Muhammad yang khabarkan, bukan kata Isra' Mi'raj, bahkan lebih daripada ni pun aku percaya dan membenarkannya. Adakah anda ingat kalau dulu ada 3 kelompok, hari ni kelompok ni dah menyusut 3 jadi 2, ataupun dua-dua dah hilang, semua orang percaya, ataupun masih kekal 3 lagi sampai hari ni? Masih kekal. Kekal 3 lagi ke, dah kurang 2 ke, dah tak ada 2, tinggal 1, semua orang percaya cerita ni, atau masih kekal 3? Masih. 3 tu ada lagi. Ya, betul. Hak memang orang kafir tu totally tolak, tak masuk akal, sebab mereka dah didedahkan dan dibesarkan dengan teori rational science. Hak perlukan kepada pembuktian dan fakta, perlukan kepada observation dan experimental. Memang untuk membenarkan bukti-bukti dan fakta sains, observe dapat, eksperimen dapat. Tetapi untuk mengilmiahkan Isra' dan Mi'raj dari sudut saintifik tidak akan mungkin sesekali melalui observation or experimental. Why? Sebab Isra' dan Mi'raj tak akan pernah berulang buat kali yang kedua. Hanya 1 kali sahaja. Tak akan ada Isra' Mi'raj kali kedua untuk diobserve. Tidak akan ada Isra' Mi'raj kali yang ketiga, keempat untuk dieksperimenkan. Betul. Cakap kasar seolah-olah kalau kita berdoa seluruh umat Islam minta Allah hidupkan balik Nabi Muhammad dan turunkan kembali Buraq dan Jibril untuk dipertontonkan kepada yang tak mau percaya. Sekarang tengok betul, ambil gambar, videokan, rekodkan, dokumentasikan. Oh betul sungguh. Berlaku atau tidak? Tak akan lagi. Sebab benda ni untuk apa? Keimanan. Bukan untuk di sini dan di sini. Untuk diimani dan dipercayai. Walaupun tak berlaku zaman kita, bila Nabi cerita penisbahan atas diri Nabi, semua duduk sini. Anak cakap apa pun cakaplah. Fairy tale kami percaya, dongeng kami percaya, tahyul kami percaya. Cakap apa? Tapi satu jawapan yang saya tak mampu jawab sampai hari ini. Apa itu? Tentang Buraq. Dan saya sentiasa sebutkan benda ni kepada orang. Moga-moga satu masa saya dapat jawapan dia. Buraq. Macam ni. Sebelum legenda Buraq dalam Isra' dan Mi'raj, kita tahu sebelum Islam dah ada tamadun-tamadun yang besar, agama-agama lain yang lebih awal. Terutama cerita mitos tentang binatang bersayap yang ada sayap terbang. Oh iya. Dalam agama Yahudi dan agama Kristian ada binatang yang nama Sheruk. Binatang yang nama Sheruk. Dalam the book of Ezekiel ada sebut Sheruk. Pasal ke-9 ayat yang ketiga. Dalam the book of Genesis sekali lagi Sheruk disebut, pasal ketiga ayat yang ke-12. Sheruk ni ada yang sebut sampai 4 macam. Kepala burung helam ada sayap, kepala orang ada sayap, kepala singa ada sayap, kepala lembu ada sayap. Ada kata dia ni sejenis malaikat yang lebih tinggi daripada Gabriel. Gabriel ni siapa? Jibril. Dia ni malaikat-malaikat penanggung arash, Sheruk. Dan gambaran Sheruk ni duduk atas the Ark of Covenant. Apa dia Ark of Covenant? Peti yang tabut itu ya? Oh iya, ada sayap-sayapnya ya di tabut itu ya mungkin ya. Peti tabut sakinah. Iya. Peti tabut sakinah orang Yahudi hak hilang tu kan, atas peti tu ada tak? Iya, betul. Macam orang bersayap, duk saling hadapan. Itulah gambaran Sheruk. Oh.
Ada kata binatang, ada kata malaikat. Biarlah, maksudnya legenda dan mitos binatang ni, kepala binatang ada sayap terbang, dah ada lebih awal. Dalam tamadun Mesopotamia ada binatang lamasu, kepala lembu, telinga lembu, tubuh muka orang, tubuh lembu, bersayap, boleh terbang, ada. Dalam Yunani legenda banyak. Yunani ada ya. kuda Pegasus. Pegasus. Dalam ya. banyak-banyak kuda Pegasus lah yang hampir sama dengan buruk. Kuda Pegasus pun putih, cuma buruk sayap duduk di mana? Duduk di peha. Kuda Pegasus duduk atas belakang ni, dia punya sayap cuma lebih. Pegasus ada apa? Ada ini. Ada tanduk, tajam kat tanduk. depan tu kan. Kita panggil kuda Unicorn. unicorn. Orang hak zaman hak lebih tua pada saya dulu, dia ada satu bedak ke apa dah, nama Hazelin Snow, ingat tak? Siapa ingat Hazelin Tak tahu, Snow? tak tahu. Pakcik tak ingat? Siapa ingat ada satu bedak ke jenis macam deodorant ke? Hazelin Snow tu ada gambar kuda tu kan? Kau seorang pun tak ingat Hazelin Snow ni? Kutikura ingat Kutikura? Kutikura pun tak ingat. Hak bedak kopi merah tu, bedak kopi merah, pakcik ingat kau bedak kopi merah, bedak gatal anak kecil. Mengembalikan nostalgia dah. Baik, selalunya ada dalam apa? Kulit album kromok kan. Album kromok mesti dia tak tinggal kuda unicorn ni. Apa ada saja di album. album-album Okey. kromok ya. Kuda Pegasus ni dia ada dua riwayat. Satu riwayat dia adalah milik Zeus. Siapa Zeus? Tuhan orang Zeus. Yunani, Zeus. Satu hari Zeus ni turun ke bumi, dia terpikat dengan wanita cantik. Tuhan turun ke bumi, tengok perempuan cantik, terpikat, berzina dengan perempuan tu, lahir anak luar nikah nama Perseus. Oh, bukan Hercules. Perseus ni anak luar nikah Zeus. Zeus naik atas. Satu hari ada makhluk jahat nama Medusa. Medusa ya. Medusa ni watak perempuan, atas Ular. rambut dia ni ada ular banyak. Tu Medusa. Kalau dalam kita Nusantara, Nyi Roro Blorong ah. Betul ya? Nyi Roro Blorong. Nggak ada roronya, blorong aja, Nyi Blorong gitu. Ular dari ular, tapi nggak ada rambut. Tapi bukan rambutnya yang ular, badannya yang ular guys. Kalau Nyi Blorong itu badannya yang ular. Blorong ada rambut. Anak angkat, anak murid kepada Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan tu. Kau tak kenal? Ada orang Jawa sini, orang Indon. Tahu kan? Jadi Perseus guna kuda Pegasus pi bunuh Medusa. Satu lagi Bellerophon. Bellerophon ni ketua admiral bagi Zeus nak bunuh binatang nama Chimera. Chimera ni suka makan Chimera aku orang. tahu tu Chimera. Turun ke bumi duk makan orang. Jadi Bellerophon guna Pegasus nak bunuh Chimera. Tu hal tu. Kuda Griffin Yunani. Griffin ya. Rusa terbang Santa Claus. Semua orang tahu. Ya. Yang jadi isu macam ni. Bila semua mitos tadi diajukan pada kita, kita sebut semua benda tu tahyul, mitos, legenda, khurafat, fairy tale. Tapi bila untuk buruk kita nak suruh orang percaya. Nak suruh percaya, orang pun akan kata benda sama. Buruk, mana bukti? Fairy tale. Buruk, tahyul. Buruk, khurafat. Jadi tuan-tuan ada tak jawapan untuk bantu saya nak membenarkan hak kita, nak menolak hak mereka? Susah ke senang ke agak? Nggak ada jawabannya. Oh, tanya agama kami, legenda kami, hang nak kata fairy tale macam-macam. Bila tang buruk nak suruh beriman, nak suruh percaya. Sama je, mana bukti buruk, mana gambar buruk, mana lakaran buruk, mana imajinasi buruk, sama saja. Nak jawab macam mana tuan-tuan? Iya, tentang Nak jawab macam keimanan. mana agak? Payah kan? Memang payah, saya tak ada jawapan. Tapi saya cuba cerita benda ni, harap-harap adalah Allah hantar siapa-siapa untuk pecahkan isu ni. Saya tak ada nak jawab. Memang payah. Sebab benda ni tak berlaku depan mata hatta sahabat pun. Hak hidup zaman Nabi, dipertontonkan buruk, dilihat buruk, ditengokkan buruk, tak ada. Jadi kita tak boleh nak. Sebab tu kata ni hak Abu Bakar lah, sinilah, marilah lagu mana buruk aku percaya. Iya betul. Tapi yang jadi payah orang belah sana lah. Nak suruh kami percaya hak hang, hak kami kamu tolak. Hak kami macam-macam, hak hang lah hak betul. Biarlah hak tu. Nak tahu beza kualiti, mutu dan value antara Jibril dengan Buraq. Buraq ni Isra' sekali dengan Mi'raj ke Isra' saja? Isra' saja je. Patut iya, tambah Isra' Time Mi'raj tak bawa Buraq.
Ini menunjukkan kualiti kelajuan Buraq tak mampu nak capai dalam proses Mi'raj. Hanya Jibril dengan Nabi saja. Hak tadilah fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Buraq duduk bawah je. Buraq tambak kat mana? Tembok Buraq kan. Hari ni di mana tembok Buraq tu? Duduk mana tembok Buraq tempat Nabi tambak tu? Tembok Buraq ni dia duduk sebelah barat Masjidil Aqsa. Di sebelah selatan dia ada Babul Magharibah. Di sebelah utara dia ada Madrasah Tankaziah, Mahkamah Syariah. Ada tembok Dia duduk situ. Buraq tu. Sebenarnya tempat Nabi tambak Buraq itulah hari ini dikenali sebagai Wailing Wall. Oh. Tembok menangis, tembok ratapan. Tembok ratapan itu tempat ngikat buruk dulu ya. Wah, aku baru tahu juga guys ya. Di sana ternyata guys. Yang dulu dia milik orang Islam, lah ni dah jadi milik orang Yahudi. Ya. Dulu masa penguasaan Islam atas toleransi agama, penguasa-penguasa Islam bagi kelonggaran orang Yahudi pi situ. Sebab dia dakwa di situ ada sisa-sisa saki-baki. Bangunan kuil mereka yang runtuh buat kali kedua. Dulu kan Israel kena serang banyak. Assyrian Empire serang, Bukhtansa serang, Maharaja Necho dari Fir'aun Mesir serang, Maharaja Nero daripada Yunani serang, hancur. Jadi mereka dakwa tembok ratapan tu adalah sisa-sisa daripada kuil runtuhan mereka buat kali yang kedua pada zaman Herodes. Jadi di situlah Nabi tambak Buraq. Oh, di situ, sebab tu mula-mula pi situ saja untuk mereka kenang, mereka ingat. Lepas tu dia buat perangai lah Yahudi ni. Tak cukup dengan pi saja, mereka bawa trompet siap pula. Pi duk peng situ, duk main hak tu, duk main hak ni, marahlah orang Islam. Maka berlaku revolusi. Kalau kita baca sejarah, revolusi Buraq berlaku 1929 di Palestin. Bukan revolusi bersenjata, revolusi tu revolusi ni, revolusi Buraq. Sebab kes ni berlaku di tembok Buraq. Marah sebab orang Yahudi duk bawa alat macam-macam dah, menambah-nambah dah, duk buat ritual kat situ. Jadi penangguhan pengyahudian kawasan tu terhenti sampailah 1967 baru mereka bantai balik. Pop Kristian yang pertama hak pi berdoa di situ 2000 Pop Yohanes John Paul II lah. Pop sebelum ni tak pernah sampai. Hak first John Paul II tahun 2000, dan dia minta maaf kepada Yahudi kerana zaman Kristian memerintah dulu banyak melakukan pembantaian terhadap orang-orang Yahudi. Itu Nabi Mi'raj. Mi'raj juga 9.30 ni. Tak apa kau masjid sini. Nama orang kata ustaz lebih-lebih awak suruh sejam, dia nak 2 jam. Tak ada, saya tak ada masalah. Nak suruh berhenti lani pun boleh. Kau nak perhabis sikit Boleh ke ustaz? Ke ustaz nak semayang dah? Tak ada, okey. Naiklah Mi'raj kita kata. Sebelum naik Mi'raj tu, hak Nabi Isra' tu, Nabi ada berhenti mana-mana tak? Nabi ada berhenti mana-mana tak? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tu ada berhenti tak? Hak ni khilaf. Kalau hak berhenti tu ada cuma satu hadis dalam hadis Imam Nasa'i. Cuma Imam Nasa'i sendiri pun diperselisihkan sebab ada salah seorang perawi dia tu, Amru bin Hisham tu dipermasalahkan. Memang ada cerita Nabi berhenti di mana? Di bumi Taibah, tempat dia bakal berhijrah. Berhenti di Bukit Tursina, tempat munajat Nabi Musa. Berhenti di Bait Laham, tempat lahirnya Nabi Isa. Tapi kalau kita perhati tiga tu, dia adalah komponen utama agama Samawi. Bumi Taibah cukup sinonim dengan Islam Nabi Muhammad. Bukit Tursina cukup sinonim dengan keyahudian Nabi Allah Musa. Dan Baitul Laham cukup sinonim dengan kenasranian Nabi Allah Isa. 3 agama besar. Dan di sinilah Rasulullah dipertontonkan dengan gambaran-gambaran pelaku-pelaku daripada amalan-amalan manusia, balasan. Mula-mula Nabi tengok apa? Nabi tengok orang duk tanam, bercucuk tanam. Kemudian baru habis tanam, start keluar dah. Menuai, habis menuai keluar lagi, menuai keluar lagi. Ni balasan untuk siapa? Balasan untuk siapa ni? Untuk manusia-manusia yang berjihad pada jalan Allah. Okey.
berjihad fi sabilillah. Nabi pi lagi, tercium bau aroma yang cukup wangi daripada perkuburan Masyitah. Siapa Masyitah? Tukang sisir Firaun bersama dengan ahli keluarganya, suami dan anak-anak yang mereka mati dulu kerana mempertahankan akidah di hadapan penguasa yang zalim dan pernah mengaku sebagai Tuhan. Nabi jumpa manusia yang ambil batu ketuk atas kepala, pecah kepala, elok balik, ambil batu lagi, pam lagi, elok, ambil batu lagi, pam lagi. Ni untuk dosa apa? Orang yang atas dunia dulu, dia tak pernah nak letakkan dahi dia sujud, tunduk pada Allah. Inilah balasan orang-orang yang meninggalkan solat. Batu taruh pecah lagi. Anda nak try boleh. Lepas pada ni tinggal semayang isyak, tak payah semayang isyak. Balik nanti cari batu ketui mana-mana, ambil kum atas kepala. Try. Semayang isyak saja. Aku tinggal semayang isyak, ambil batu, pecah. Berani buat hak tu, beranilah. Tanggung hak Allah nak bagi. Satu kumpulan lagi yang Allah tutup kecil, depan kecil belakang. Hak depan sikit, hak belakang sikit. Dalam keadaan berbogel, dihalau seperti binatang, makanan dia batu-batu dan bara dari neraka jahanam. Inilah balasan orang yang tak mau bayar zakat. Okay. Jumpa lagi duk berenang dalam sungai darah. Di tepi sepanjang lorongan sungai tu orang duk baling batu. Inilah gambaran orang yang makan harta riba. Jumpa lagi orang yang diberikan dua hidangan, satu daging hak elok, satu daging hak mentah dan busuk. Tapi duk berebut hak mentah dengan busuk ni lah. Ni orang yang ada pasangan yang sah. Isteri dah ada suami, suami dah ada isteri, tapi cari lain. Jumpa lagi, tarik lidah gunting elok, tarik lidah gunting elok. Ni orang apa? Ni orang yang suka mengadu domba, banyak mengumpat. Dan satu lagi bahaya untuk geng-geng kita ni ialah yang suka menasihatkan kebaikan untuk orang lain, tapi orang lain dapat manfaat, diri sendiri tak amal pun. Dia suruh orang je, kena buat ni, kena buat ni, kena buat ni, dia tak buat pun. Ni pun sama. Satu lagi gambaran, kuku-kuku tembaga duk cakar muka, duk cakar tubuh dia. Ni apa? Ni orang yang suka mendedahkan aib, menjatuhkan maruah orang lain. Seram betul guys. Banyak lagi, ada 13 gambaran yang Allah bagi. Gambaran-gambaran ni sebenarnya untuk membantu kita memahami, selain daripada Al-Quran dan hadis yang dicerita, yang sebelum ni kita tak ada gambaran, Rasulullah diperlihatkan sendiri balasan gambaran-gambaran tersebut. Yang sebelum ni duk baca Quran, duk baca hadis, siapa tak semayang lagu ni, siapa tak ni lagu ni, siapa tak ni lagu ni. Tapi kali ni Rasulullah diberi gambaran supaya gambaran ni dibawa balik pada kita. Tapi pernahkah tuan-tuan terfikir, walaupun gambaran ni Nabi dah cerita, hari ni ada orang semayang, ada orang puasa, tapi dia masih tak tutup aurat. Ada atau tidak? Ada. Dia semayang, dia puasa tapi tak tutup aurat. Ada. Banyak. Dia semayang, dia puasa tapi duk tikam nombor ekor lagi. Ada ke tak? Banyak. Ada. Dia semayang, dia puasa, duk minum arak lagi. Ada. Semayang, puasa, duk mengumpat orang lagi. Ada. Semayang, puasa, duk kata huduh, duk buka air orang, duk jatuhkan maruah orang. Ada. Wah, sedangkan semayang dan puasa tu dua ibadat utama dah yang boleh mencegah kemungkaran, tapi tak mampu lagi nak dicegahkan oleh sebahagian diri manusia. Dan kita harus mengkoreksi kualiti sembahyang dan kualiti puasa kita. Sebab kedua-dua arahan tersebut, bahkan arahan yang penting, dimulakan dengan kalimah ya ayyuhallazina amanu. Hanya orang-orang yang benar-benar Islam lagi beriman barulah benar-benar dapat melaksanakan kewajipan-kewajipan dan tuntutan-tuntutan perintah daripada Allah. Nak naik Mi'raj, pemahaman tentang langit. Dulu kita pernah tanya Tok Wan kita masa kecil kan, Tok Wan, mana langit? Tok Wan kata apa? Lepas pada kemuncuk, itulah langit. Tahu pokok kemuncuk? Kemuncuk tinggi mana? Tinggi itulah. Mana langit Tok Wan? Atas pada kemuncuk, kok atas langit? Tok Wan bagi jawapan. Kemuncuk itu apa guys?
Tapi hari ni langit mana? Hak naik Apollo, depa kata naik ke langit. Hak naik tu kata naik ke langit. Soyuz kata naik ke langit. Hak depa naik hak mana? Hak Nabi naik hak mana? Pemahaman ulama-ulama dulu tentang langit ada dua. Satu disebut langit asghar, langit kecil. Satu disebut langit akbar, langit besar. Langit asghar ialah 7 lapisan langit yang di bawah atmosfera kita. Oh. Yang kita belajar sains itulah, tingkatan 4, tingkatan 5. Lapisan-lapisan yang disebut troposfera, stratosfera, ozonosfera, mesosfera, termosfera, ionosfera, exosfera, itulah fera-fera, hak 7 lapisan bawah atmosfera. Ya. Hak akbar itulah yang ada langit pertama, langit kedua sampailah Sidratul Muntaha. Yang mana langit pertama Rasulullah bertemu dengan siapa? Nabi Allah Adam. Langit kedua Kedua siapa ya? 2 orang Nabi yang tak kahwin. Sepupu dengan anak sepupu. Anak sepupu pula. Pak sepupu dengan anak sepupu. Siapa? Yahya wa Isa. Yahya tu pak sepupu, Isa tu anak sepupu. Sebab apa? Sebab Yahya dengan Maryam sepupu. Yahya dengan Maryam sepupu. Yahya anak siapa? Ishak. Nabi Yahya anak Nabi Zakaria. Zakaria. Ya, ya. Maryam anak kepada Imran. Hak surah yang ketiga tu, surah Ali Imran, ahli keluarga Imran. Imran tu bapa Maryam. Ya, ya. Yang jadi adik-beradiknya ialah isteri Nabi Zakaria tu kakak, isteri Imran tu adik. 2 orang perempuan, 1 kakak, 1 adik. Kakak kahwin dengan Nabi Zakaria, Imran kahwin dengan hak adik. Jadi anak Imran dengan hak adik Maryam, Zakaria dengan hak sulung Yahya, Yahya dengan Maryam sepupu. Ya, ya. Maryam anak dia Nabi Isa. Jadi Nabi Isa anak sepupu Yahya, Yahya pak sepupu Nabi Allah Isa. Paman. Yahya dibunuh sebelum kahwin. Isa nak dibunuh, nak difitnah, tapi Allah angkat dia. Wallahu alam bila Allah akan turunkan kembali. Langit ketiga jumpa Nabi handsome Yusuf. Nabi Yusuf. Oh. Langit keempat Nabi yang create pyramid, the first pyramid in the world, Nabi Allah. Bila sebut pyramid terus Nabi Musa tu ingat Firaun. The first Nabi Allah Idris alaihi salam. Oh, Nabi Idris pernah Nabi bikin Allah Idris piramid. alaihi salam. Yang kelima adik-beradik Nabi Musa. Siapa adik-beradik Nabi Musa? Nabi Allah Harun. Yang keenam Nabi Musa. Yang ketujuh Abul Anbiya, Nabi Allah Ibrahim. Sedang bersandar di dinding ataupun tiang Baitul Ma'mur. Dan di sinilah Nabi melihat 70,000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur setiap hari dan mereka tak keluar lagi. Boleh bayang tak? 70. Ada satu tempat nama Baitul Ma'mur, dan tempat ni kalau kita tarik ke bawah dia sama dengan kedudukan Kaabah. Kalau kita untuk manusia Kaabah, kalau untuk malaikat Baitul Ma'mur. Dan Nabi tengok 70,000 sehari masuk tak keluar. Esok 70,000 tak keluar. Lusa 70,000 tak keluar. Sejak dia diciptakan sampailah hari kiamat, agak-agak boleh nilai tak jumlah? Tak mampu. Banyak banget. Ini menunjukkan jumlah malaikat tu jauh lebih banyak daripada jin iblis, jauh lebih banyak daripada manusia. Lepas itulah ke Sidratul Muntaha. Inilah limitation, tempat terakhir yang Jibril boleh pergi. Sekuat Jibril, setinggi ilmu Jibril, ada hak dia sini. Jibril saya sebut, kalau dia lebih pada hak ni, apa akan jadi? Ini hak kamu Muhammad, naiklah. Nabi Muhammad bertemu dengan Rabbul Arbab, wajibul wujud, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kata Nabi bertemu dengan Allah di situ, adakah Allah duduk di situ? Adakah Allah duduk di situ? Adakah itu tempat Allah? Kalau begitu bagaimana pertemuan Musa dengan Allah di atas Bukit Tur Sina? Adakah Allah duduk di Bukit Tur Sina? Tidak.
Adakah Allah duduk di situ? Tidak. Nak bagi pemahaman mudah ialah, anda tengok tak sistem hari ni, contoh, ada seorang tu nak menjalani satu peperiksaan. Bos utama, hak dia nak menjalani peperiksaan, duduk Amerika. Ketua programmer tu duduk Amerika. Tapi kita hak nak masuk salah satu dia punya peperiksaan tu duduk Kuala Lumpur je. Kita pun akan download di sini. Bila download, keluarlah muka kawan tu. Kawan tu duduk mana sebenarnya? Amerika tu, tapi duduk depan kita. Okey, soalan yang pertama dia kata, siapakah teng-teng? Okey, soalan pertama. Okay. Soalan yang kedua, benda ni berlaku di mana? Kuala Lumpur. Adakah bila kita duduk Kuala Lumpur, aku tahulah bos dia tu duduk Kuala Lumpur. Betul atau salah jawapan kita? Salah. Ya, Pasal apa kamu kata tu? Baru tadi aku duduk communication dengan dia. Salah kalau kita kata duduk Kuala Lumpur. Lepas tu kawan tu download di India, dia pun duduk di India. Aku download tu, aku tengok dengan dia pun duduk di India. Hak tu kata India, dia kata hak sebenarnya di mana? Hak betul-betul tuan di mana? Amerika. Masa Tursina, download Tursina. Masa sini, download di sini. Inilah disebut yang sebenar Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Kalau benar-benar ingin memahami, yang Allah nak bagi tahu daripada sebesar-besar arasy sampailah sekecil-kecil makhluk, semuanya berada di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar-besar arasy makhluk dia sampai hak sekecil, di sini kita dapat gambaran semua tak akan terlepas daripada penguasaan Allah. Tengok sistem security. Security cukup ketat. Bila masa Nabi nak naik ke langit yang pertama, malaikat yang menjaga langit tanya atau tidak Jibril, siapa orang yang kamu bawa? Malaikat tanya ke pakai lepas terus? Tanya. Malaikat tanya ke pakai lepas? Oh, Jibril, naiklah. Malaikat kedua pun Jibril, naiklah. Ke dia tanya dulu? Dia tanya, siapa yang kamu bawa? Kalau ikut ke ranking, perlu lagi tak malaikat tu tanya siapa yang Jibril bawa? Peristiwa sebesar ni, tak perlu tanya. Kalau kita kembalikan kepada reception, kita nak buat satu-satu majlis di dunia atau di bumi, VIP terbesar yang di Pertuan Agong, kita nak buat majlis dalam masjid ni, orang yang mengurus seperti AJK masjid akan bagi tahu Tok Imam hak nak mari Agong ni, Pak Gad ingat nombor kereta Agong hak dia bagi kat kita VIP 763 tu, Pak Gad bagi tahu, catering bagi tahu Agong. Jadi Pak Gad mari, oh kereta Agong buka, tahu dah. Tapi hak ni tanya, siapa yang kamu bawa? Nampak tak dia punya security? Iya, ketat. Inilah Muhammad. Adakah dia diutuskan? Tanya lagi. Benar, dia yang diutuskan. Baru buka. Agak-agak Apollo lepas tak kawasan ni? Pertanyaan, Apollo agak-agak lepas? Sorry lah. Gak bisa. Dan ini cukup dikenali, setiap ruang langit ada kepakaran masing-masing yang Allah letak. Bila kita baca hadis tentang keburukan-keburukan amalan manusia kan, bila naiknya mi'raj roh kita, malaikat penjaga langit pertama akan mempersoalkan tentang apa? Takabur kan. Maksudnya dia cukup fasih, dia cukup punyai autoriti tentang takabur. Hang nak tusuk macam mana pun, nak sembunyi macam mana pun aku boleh tahu. Tak payah, empak balik amalan dia ke bumi. Lepas hak takabur, alhamdulillah tak ada takabur. Naik langit kedua, ada pula hak riak. Hang jangan bohong, hang jangan buat apa kami, jangan peleceh apa, ada lagi riak. Empat amalan dia ke bumi. Nak lepas 7-7 sebelum mi'raj benar-benar pada Allah, senang ke susah tuan-tuan? Susah. Selagi ada takabur, selagi ada riak, selagi ada sum'ah, selagi ada benda-benda yang tercela, susah nak melepasi. Setiap pintu langit yang disediakan oleh Allah adalah security yang cukup mahir dengan ilmu masing-masing. Agak-agak kita takabur ni pun tak berapa dah tak? Tuan-tuan tak lah, saya lah. Hak kita ni hak takabur tak berapa nak lepas dah.
Apatah lagi kalau lepas tu hak riak pula, lepas tu hak sum'ah pula, lepas tu hak dosa lain pula. Inilah Mi'raj. Jadi rumusan malam ni nak bagi senang. Perjalanan Isra' dan Mi'raj Nabi adalah perumpamaan perjalanan kita seorang manusia. Siapa yang nak berjalan pada Allah sebagaimana yang saya sebut, selain daripada bawa zahir yang bersih, dalam ni kita perlu isi dengan hikmah, kena ada ilmu, kena ada iman untuk berjalan pada Allah. Dan borak yang laju itu adalah amalan-amalan soleh anda. Yang kita nak tunggang untuk kita bergerak laju tak ada lain amalan-amalan soleh kita. Tetapi amalan-amalan soleh yang laju ini pasti di pertengahan jalan akan cuba dihadang. Dalam kes ni ada suara di sebelah kanan. Siapa suara tu? Bila dipertanyakan kepada Jibril, ini adalah propagandis Yahudi. Ada suara di sebelah kiri, bila dipertanyakan kepada Jibril, ini adalah provokasi Nasrani. Dan di pertengahan jalan ada jin ifrit yang siap bawa jamung untuk halang perjalanan Nabi, diajarkan doa lalu rebah tersungkur ifrit tersebut. Dan juga di pertengahan jalan disapa oleh wanita tua. Itulah dunia dan umur dunia. Perjalanan walaupun lancar, amalan soleh, ingat keyahudian akan datang, kenasranian akan datang, jin iblis ifrit akan datang, dunia akan mengacau. Lepas saat ni, lepaslah kita. Lepas saat ni, itulah destinasi terakhir yang kita nak bawa bersama amalan. Apa dia? Tempat terakhir kita, masjid. Lepas kita dimandikan, lepas kita dikafankan, kita akan dibawa, inilah tempat terakhir. Solatkan. Iya. Orang akan sembahyangkan kita. Jasad akan menuju kepada lubang liang lahat, lubang kubur. Roh kita akan pergi mana? Roh kita akan Mi'raj. Sama seperti yang Rasulullah tunjuk. Mi'raj ni macam tadilah. Lepas tak lepas ajalah. Lepas alhamdulillah. Tak lepas, itu habuan masing-masing. Boleh faham dah takut? Faham. Habis dah cerita. Bulan Syakban pula. Boleh dah? Ke tak ada dah bulan Syakban? Oh, marah orang nak bulan Syakban pukul 12 lah Ustaz. Bulan Syakban tu sikit sajalah. Antara peristiwa penting bulan Syakban, tahwil kiblat. Tahu tahwil kiblat? Perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, antara peristiwa besar. Yang kedua, pensyariatan. Berpuasa di bulan Ramadan berlaku bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Tahun kedua Hijrah memang bulan Ramadan tu start dah berpuasa, tapi pensyariatan perintah tu turun bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah dah ada pensyariatan, masuk je lepas tu bulan Ramadan, umat Islam start puasa tahun kedua Hijrah. Antara peristiwa besar lain, turunnya ayat kewajipan berselawat tu kan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Siapa yang sayang Allah, perbanyakkan la ilaha illallah. Siapa yang sayang Nabi, perbanyakkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang sayang diri sendiri, perbanyakkan astaghfirullahal azim. Satu-satunya yang Allah perintah, yang Allah sendiri buat, inilah. Allah suruh kita semayang, Allah tak semayang. Allah suruh kita puasa, Allah tak puasa. Allah suruh kita zakat, Allah tak zakat. Allah suruh kita haji, Allah tak haji. Tapi ini Allah suruh kita selawat, Allah sendiri pun selawat. Sekali kita selawat, Allah selawat kat kita berapa kali? 10 kali kita selawat, 100 kali. 100 kali kita selawat, 1000 kali. Apa lagi yang kita nak kalau hari-hari 1000 kali Allah selawat atas kita? Iya ya. Tapi dah kita tak mau, kita abaikan selawat, kita lalaikan selawat, kita lekakan selawat. Kalau orang tahu fadilat dan kebesaran selawat, orang pasti tak akan meninggalkan selawat. Selain hubungan silah kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara umat yang dia paling kasih ialah umat dia yang memperbanyakkan bacaan selawat atas dia. Ditolong kita sama. Peristiwa besar lain ialah perkahwinan Nabi dengan salah seorang isteri dia, anak kepada Sayyidina Umar, iaitu Hafsah, juga berlaku pada bulan Sya'ban. Dan ada peristiwa-peristiwa yang lain.
Jadi saya rasa cukuplah setakat ni walaupun secara ringkas. InsyaAllah kalau ada masa, ada kelapangan umur yang panjang, pasti ketentuan yang Allah tetapkan tidak dapat kita elak. Ya. Apapun, terima kasih kerana kesudian dari pihak masjid menjemput saya untuk berkuliah dan berceramah pada malam ini. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, panjang ya, 1 jam, tapi ini sangat bagus banget ceramahnya, full dan banyak banget ilmu yang bisa kita dapatkan. Jadi banyak-banyaklah kita bersolawat guys. Gak cuma di hari ini guys ya, gak cuma di Isra Mi'raj ini, tapi di setiap hari kita banyak-banyakin bersolawat ya guys ya. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi guys, melihat ceramah-ceramah Ustadz yang bagus-bagus, yang best-best, dan semoga video ini juga bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian, ke Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, grup juga boleh guys, supaya lebih banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini guys ya. Karena videonya sudah panjang banget, sudah 1 jam lebih. Jadi kita berjumpa lagi besok insya Allah, dan itu aja untuk video kalian, cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe semua channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect for Indonesia. Ciao. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi.